Salam sejahtera saya ucapkan kepada pencara kursus BML 3043 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Dr. Nur Farakana dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya Gerald Joanis bernomor metrik D20108-108-2343, merupakan pelajar ijazah sarjana muda Pendidikan Kesusastraan Melayu Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hari ini akan memperkenalkan satu model atau kaedah kepada pelajar untuk menghafal subjek atau mata pelajaran fonetik dan fonologi dalam bahasa Melayu. Cerita karut merupakan suatu kaedah secara bertulis untuk mengingati fakta atau formula bagi sesuatu subjek yang sukar. Cerita karut mengandungi cerita lawak jenaka yang tak masuk akal atau secara fantasi. Menurut kajian, manusia akan mengingati cerita yang direka dengan mudah, sekaligus mengingati fakta atau formula yang perlu diingatinya. Ia boleh direka dengan bentuk ayat maupun bergambar, namun dalam bentuk ayat tidak boleh dilakukan dalam bentuk berperenggan, kerana penulisan ayat yang berpanjangan akan menyukarkan atau membebankan memori manusia tersebut. Dalam bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu, konsonan terbahagi kepada dua, iaitu konsonan asli dan konsonan pinjaman. Dalam konsonan asli, dipecahkan kepada 6 subkategori iaitu bunyi letupan, p, b, t, d, k, g dan hentian glotis iaitu penggantian daripada huruf k. Bunyi letusan, c, j, bunyi sengawan, m, n, ng, ny. Bunyi sisian, l, bunyi geseran, f, v, s, z, sh dan h. Dan bunyi getaran adalah r. Konsonan pinjaman pula terbahagi kepada 6 subkategori iaitu geseran bibir gigi tak bersuara iaitu f, geseran bibir gusi bersuara v, geseran gigi tak bersuara t, geseran gigi bersuara d, geseran lelangit lembut tak bersuara k, dan geseran lelangit lembut bersuara g. Untuk mengingati kategori konsonan asli dalam bahasa Melayu adalah mudah. Lihat pada formula yang saya telah buat, iaitu ayat yang mudah dan ringkas yang telah saya tulis iaitu dua letu sedang sengau dan bergeseran secara sisi dan getaran. Dua letu merupakan letupan dan letusan. Sengau ialah sengauan, bergeseran ialah geseran, sisi ialah sisian, dan getaran ialah getaran. Untuk kategori pinjaman dalam bahasa Melayu, untuk mengingatinya, saya melakukan dalam bentuk bergambar. Dalam gambar tersebut, terdapat 3 watak yang saya telah buat, iaitu yang pertama bibir, kedua gigi, dan ketiga adalah langit yang merupakan wakil kepada lelangit. Bibir bersuara kerana bibir mempunyai mulut untuk bersuara. Gigi pula terdapat 2, iaitu yang pertama gigi ada suara dan gigi tiada suara. Gigi dan bibir adalah berkaitan. Langit pula terdapat 2, iaitu langit yang ada suara dan langit tiada suara. Untuk mengingati huruf-huruf dalam konsonan asli dalam bahasa Melayu, kita ambil saja ayat yang telah saya hasilkan tadi. Dalam setiap tersebut yang telah saya gariskan, pecahkan kepada beberapa huruf. Iaitu seperti yang dilihat, 2 letu. Kita tahu bahawa letu merupakan ada 2, iaitu letupan dan letusan yang telah saya bagikan seperti ini. Dalam letupan, saya menghasilkan satu ayat, iaitu pebe, gita de, seja, gike. Sengau pula adalah nge dan nye sedang bermanja. Bergeseran, ayatnya ialah fevesyorkan supaya seze pigi hak. Jika tidak apa-apa pasangan untuk membentuk ayat, saya hanya melakukan seperti ini, iaitu geseran dan getaran hanya ada satu huruf, iaitu le dan re.
maka saya gabungkan kepada lera untuk mengingati dengan mudah. Untuk mengingati huruf-huruf dalam konsonan pinjaman dalam bahasa Melayu, saya menulis sebuah ayat seperti ini. Anda juga boleh melakukan ayat seperti ini terpulang kepada pemahaman atau kreativiti daripada anda. Untuk saya, ialah seperti ini. Further from the one go to ke the. Saya telah menggariskan huruf-huruf tersebut dan ini perlu diingat secara berurutan, iaitu fe, ve, te, ze, ke dan ge. Impak atau kesan daripada kaedah hafalan tersebut ialah pelajar akan dapat mengingati dengan mudah jika dibaca berulang kali. Cerita yang direka pelajar dapat diingati sendiri berbanding membaca teks yang telah sedia ada. Kaedah yang telah saya perkenalkan tadi sebenarnya terpulang atau tertakluk kepada pelajar tersebut mengikut mata pelajaran yang diambil olehnya. Tetapi untuk memudahkan hafalan secara dalam bentuk fakta, kaedah ini adalah kaedah yang sangat sesuai dan berkesan oleh pelajar dan terbukti mereka dapat melakukannya dengan baik. Seterusnya dapat mengaplikasikannya dalam bentuk ujian atau peperiksaan yang telah dibuat. Sekian itu saja daripada saya.